Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada malam ini kita akan berdiskusi, kita akan bedah kitab Al-Khariṭah As-Siyasiyah Wassirat Baina Marakis Al-Quwa fi Malaysia. InsyaAllah akan dibahaskan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Asri, Ustaz Muhammad Asri Ustaz Muhammad Asri bin Mak Daud. Okay. Sebelum tu suka cerita untuk saya maklumkan sepanjang sesi perbincangan kita pada malam ini, kita ada promosi harga 20% harga buku bagi tuan-tuan dan perempuan yang menyaksikan secara langsung pada malam ini. Kita akan ada promosi harga. Jadi jangan lepaskan peluang yang berharga inilah. Cumanya kami nak maklumkan bahawa buku Bicara Ini Demi Perpaduan sudah kehabisan stok dan insyaAllah stok akan datang kita akan maklumkan. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang sudah dengar daripada kami, boleh kongsikan dan sebar secara luas supaya rakan-rakan yang ada di sekeliling anda dapat mengetahui kita ada perbincangan bedah kitab pada malam ni, insya-Allah. Baik, Ustaz dah ready Ustaz? Ya. Okey, boleh, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan kita punya sesi diskusi buku ayat kita. Itu buku Khariṭah As-Siyasiyah oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Asri, insyaAllah. Tafadhal Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dengar ya? Moderator dan semua boleh dengar ya? InsyaAllah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wal khair وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد إمام المتقين ومعلم الدعاة وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين فإن البحث في الساحة السياسية لأي بلد ليس من السهولة واليسر ولا يجوز الحكم بالتساهل وتأتي النتيجة والقرار على النظر القصير. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah insya-Allah,
Saya ucapkan terima kasih kepada moderator Saudara Muhammad Saifullah yang mengendalikan diskusi buku Ayah Cik. Siri kita pada malam ini akan berdiskusi ataupun kita bedah kitab musannif ataupun yang dikarang oleh Ayah Cik Tuan Guru, Al-Kharitatu As-Siyasiyatu Was-Sira'u Baina Marakizil Quwa fi Malaysia. Ya, peta politik, ya, peta siasah. Ya, siasah ini peta politik dan persaingan di antara Marakiz Al-Quwa, ketumbukan-ketumbukan politik yang ada, yang diwakili oleh parti-parti politik di Malaysia. Maknanya pertembungan dan persaingan di antara parti-parti politik yang ada di Malaysia. Jadi suatu tajuk yang cukup menarik dan saya membaca kitab yang telah dikarang oleh Ayah Cik ini. Memang kitab ini seolah-olah kita baca, kita berada di sebuah muzium. Ya, ada dia punya artifak, dia punya fakta-fakta, dan memang susah untuk kita, kalau kita tidak meneliti secara baik, memang susah kita nak faham. Jadi kita kena baca sejak daripada awal mukaddimah sehinggalah habis. Kita tak boleh baca pilih fasal ataupun bab-bab, tapi kita kena baca semua. Sebab tu saya nak sebut, nak mulakan apa yang telah dibincangkan oleh musannif melalui mukaddimah yang telah dikarang oleh dia. Jadi mukaddimah ini bermula muka surat 5. Kita tengok bagaimana musannif ataupun Tok Guru Ayah Cik telah memulakan fa innal bahtha, perbincangan, kajian dalam kitab ini dan yang meliputi as-sahatus siyasiyah, lapangan politik dalam mana-mana negara, termasuklah negara kita, bukan perkara mudah, bukan perkara senang, ya. Dan tidak harus sama sekali, maknanya tidak boleh untuk kita nak meletakkan satu pandangan, satu hukum, satu ijtihad secara mudah. Kita datangkan beberapa ketetapan, pandangan-pandangan tertentu secara mudah. Tak boleh. Jadi oleh kerana itulah pada muka surat 6, musannif menyebut ra'aitu kathiran minal ikhwah alladhina atau minad duwali yatahaddathuna an Malaysia al-habibah ala hasbi ma qultuhu anifa. Aku tengok ramai sekali ada kawan-kawan, saudara-saudara kita daripada delegasi luar negara. Mereka datang ke Malaysia ini, datang mereka beri pandangan kepada parti-parti politik ataupun lapangan politik yang berada di Malaysia. Terima kasih. Nashkuru amalahum al-manshudati li biladina wan nawaya al-mukhlisah waz zunun al-hasanah walakin ba'da dhanni ismun walaysat kullu zunun. Tapi walaupun kita berterima kasih di atas pandangan dia, ada kadang-kadang niatnya yang baik, pandangan-pandangannya yang baik terhadap kita punya lapangan politik di Malaysia, tapi beberapa sangkaan-sangkaan itu tidak semestinya betul, ya, bukan senang. Jadi oleh kerana itu kita di Malaysia ini, kita ramai golongan-golongan tidak semestinya, walaupun berada di dalam lapangan gerakan politik, kita tengoknya ada politik yang nampak seolah-olah baik, tapi sebenarnya tidak semestinya. Kerana di Madinah dahulu, zaman Madinah yang dipimpin oleh Nabi SAW, wa idza kana min ahli al-Madinati munafiqun fi ahdi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fa aula an yakunu muntashirina kharijuha. Kata musannif, apabila di Madinah pun ada munafik, itu zaman Nabi SAW, maka lebih-lebih lagilah kita yang berada di luar Madinah ini, selepas daripada kurun yang baik, selepas daripada kurun Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, habis tabi'in, kurung kita ini kurung yang tidak dijamin kebaikannya, maka munafik bertebaran. Jadi oleh kerana itu kita kena berhati-hati dan meneliti apa-apa isu politik yang ada dalam negara kita. Dan dalam mukaddimah ini juga pada muka surat yang ke-8, musannif ataupun Ayah Cik ini, Tok Guru, telah membawakan sejarah gerakan Islam, wal harakatul islamiyyatu fi biladikum Malaysia نشأت مع بداية وصول الإسلام منذ قرون وجاء إلينا هذا الإسلام الكامل الحاكم
وليس المحكوم عليه إلى فترات دخول الاستعمار الصليبي في القرن السادس عشر الميلادي قبل أفول الخلافة العثمانية بقرون. Gerakan Islam di negara kita Malaysia ini sebenarnya telah pun terasas sejak daripada awal kedatangan Islam. Sejak daripada kedatangan Islam, dan Islam yang memerintah, yang mentadbir negara kita ini ialah Islam yang sempurna, bukan Islam ciplak, bukan Islam yang dianuti dengan sekular, tetapi Islam yang telah sempurna, yang mana yang menjadi hakim, yang memerintah negara kita, yang diterapkan padanya hukum-hukum Islam. Di mana kita tahu bahawa Malaysia ini sejarah kemasukan Islam di tanah air kita ni bermula pada tahun 1500 ataupun 1136. Ini sebagaimana di Kedah, kemasukan Islam di Kedah pada tahun 1136 Masihi miladi bersamaan dengan 531 Hijriah. Yani lebih awal daripada sejarah kemasukan Islam di Kelantan, iaitu pada tahun 1181 miladi, dan di Terengganu pada 1303 miladi. Jadi pada abad ke-9, kurun ke-9, Islam telah pun mentadbir menjadi Islam kamil hakim di negara kita, di tanah Melayu ini. Ya? Jadi oleh kerana itulah setelah daripada itu terasasnya gerakan Islam, di mana kita tengok sejak daripada zaman kurun ke-16, di mana Empayar Osmaniyah pada ketika itu, sebelum daripada ini, kemuncaknya telah mentadbir khilafah dengan maju dan dengan penuh izzah. Tetapi lama kelamaan Empayar Osmaniyah ni semakin lemah, terutama pada kurun ke-18, kurun ke-17, kurun ke-19. Daripada kurun 17 hingga kurun ke-19, Empayar Osmaniyah ni mengalami satu kedaifan, kelemahan, di mana di antara 3 kurun itu saja berlaku sekitar 10 peperangan, dan empayar kita kalah. Banyak wilayah ditawan oleh Rusia, oleh Austria, sehingga kan kita tengok berlakunya kejatuhan Empayar Osmaniyah selepas daripada itu. Namun gerakan Islam ini sudah pun menggerakkan agendanya bermula kalau di Nusantara. Kalau kita tengok di Nusantara, Kepulauan Melayu ini, dengan munculnya Syarikat Islam. Ya, munculnya Syarikat Islam seawal tahun 1906 miladi. Tetapi secara rasminya Syarikat Islam ini didaftarkan pada 12 September 1912. Ini selepas itulah muncul gerakan-gerakan Islam. Bagaimana munculnya Ikhwan Muslimin di Mesir pada tahun 1928, Parti Istiqlal di Morocco pada tahun 1936, Parti Jamiah Islami di India pada tahun 1941, Masyumi di Indonesia 1943, kemudian Hizbul Muslimin di Malaysia 1948, dan mencetuskan dan terasasnya Parti PAS 1951. Jadi maknanya sejarah-sejarah ini adalah rentetan daripada kemasukan Islam dan perjuangan untuk menegakkan gerakan Islam yang berlaku di tanah air kita. Jadi oleh kerana itu, dengan sejarah yang lama ini dan tertegaknya Islam di negara kita, dan bagaimana sejarah terasasnya gerakan Islam, tidak boleh untuk dihayati ataupun diberi pandangan dalam masa yang sekejap. Orang-orang luar yang datang ke Malaysia beri pandangan kepada pemuda-pemuda kita, beri pandangan kepada masyarakat kita, kadang-kadang mereka balik, mereka tinggal pandangan mereka sebegitu. Jadi tak boleh. Jadi kita hendaklah melihat dengan teliti apa saja yang berlaku dalam peta politik dalam negara kita khususnya. Pada muka surat yang ke-12, musannif membawakan bab yang pertama ataupun pasal yang pertama, Al-Islamu huwal awwal. Buku ataupun kitab ini memulakan satu tajuk yang menarik, bahawa kita nak faham peta politik dalam negara kita Malaysia ini. Kita kena faham bahawa musannif meletakkan bahawa Islam ini menjadi tonggak kekuatan, yang mana kekuatan di tanah Melayu ini Islam.
Sebab itu pada musannif menyatakan fa innal islama alladhi ata bihi ad-du'atu ila al-arkhabir janubi syarqi Asia kulliha wa minha Malaysia yusaytiru ala hadhihi al-ardi lamma dakhala ahluha fil Islam huwa dinul kamilu fi at-ta'rif al-Qur'ani wa laysa at-ta'rif al-ilmani. Islam yang dibawa datang oleh pendakwah-pendakwah daripada kepulauan Asia Tenggara, daripada Nusantara, semua sekali, termasuklah Malaysia ini, yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah yang ikhlas, yang Islam ini menguasai tanah Melayu ini, di mana apabila Islam memasuki tanah Melayu, Islam dipahami dengan takrif Islam yang sebenar. Takrif Islam melalui kepahaman Al-Quran, kepahaman wahyu. Bukan takrif Islam melalui kepahaman ilmani ataupun sekular. Bukan begitu. Dan dengan kemasukan Islam ini, adanya golongan-golongan yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin meruntuhkan, melenyapkan ketuanan Islam, tetapi tidak berjaya kerana Allah telah menjanjikan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak lenyapkan cahaya Allah, agama Allah ini, dengan mulut-mulut mereka, dengan ungkapan mereka. Wallahu, dan Allah telah menyempurnakan cahayanya. Allah Ta'ala menjaga Islam ini, agama ini, sekalipun dibenci, sekalipun ditentang oleh orang-orang yang kufur. Dan pendakwah-pendakwah Islam membawa ajaran Islam, menyebarkan ajaran Islam ini dengan jihad. Wal jihadu fi muwajahatil isti'mari bil lisani wal qalami was sayfi wa fi muqaddamatihi al ulama'u was salatin wal umara'u wal mala'u min ahli al balad. Dan jihad ini menjadi satu kekuatan, satu agenda yang besar untuk berhadapan dengan penjajah yang telah masuk dalam negara kita. Kalau dahulu, sejak daripada kurun yang lalu, daripada kurun 14, 15, 16, tentera-tentera salib telah melancarkan serangan-serangan. Hasil daripada lancar serangan daripada tentera salib itu, masuk juga penjajah ini daripada tentera-tentera salib, tentera-tentera barat, Taghrib, harakah Taghrib, iaitu gerakan-gerakan pembaratan, harakah At-Tahwid, gerakan daripada untuk meyahudikan tanah air, juga masuk ke tanah Melayu, tidak ketinggalan. Jadi cara untuk pendakwah berhadapan dengan golongan ini ialah melalui jihad, di mana kita tengok lahirnya pada abad yang ke-18, di mana alam Melayu ini telah diwarnai dengan peperangan mempertahankan Islam. Sebab itu kita tengok dalam sejarah lahirnya gerakan-gerakan seumpama gerakan Adipati Yunus di Melaka, gerakan Raja Haji di Melaka tahun 1784, Syekh Yusof Makassari di Banten 1682, dan boleh dikatakan sepanjang akhir abad 18, sepanjang abad ke-19, perjuangan besar-besaran untuk mempertahankan tanah air di Nusantara berlaku di seluruh Nusantara. Di seluruh kepulauan Melayu berlaku, di Indonesia baik, di Malaysia baik, di tanah Melayu baik. Jadi ini menjadikan, memberi makna kepada kita bahawa ulama telah berjihad bukan setakat dengan menulis, bukan setakat dengan saif, dengan mata pedang, tetapi dia mengorbankan nyawanya, sehinggakan nyawanya dihadiahkan, terpaksa dikorbankan demi untuk memperjuangkan Islam. Jadi kenapa? Kerana Islam. Kerana Islam adalah merupakan suatu tonggak perjuangan yang perlu dipertahankan di negara kita. Itu yang perlu kita faham, sejarah. Dan sebab itu, daripada muka surat 14 itu dinyatakan, wa fil qarni thamini al-ashar al-miladi nasya'at jama'atul ulama'i fi jazirati Penyengat min wilayati Riau al-Indonesia الذي قام بها خريج وحلقات مكة المكرمة وبعدها بقرن ظهر حزب شريكة الإسلام في Jawa. Kemudian pada kurun ke-18 itu, ulama-ulama kita di sebenarnya di Jawa sana, di wilayah Penyengat, dan ramai daripada mereka ini yang keluar daripada pengajian mereka di Mekah,
balik, dan di Mekah lagi mereka telah membentuk suatu halakah gerakan Islam. Kemudian mereka balik, mereka berjuang dan membentuk gerakan untuk memperjuangkan Islam ini. Di mana kita tengok para ulama sejak daripada menjelang akhir abad ke-19, bagaimana kita sebut tadi, ulama telah membentuk Jemaah Islam ini. Dan antara yang permulaan di Mekah Al-Mukarramah ini telah wujud satu jam'iyah dipanggil Jam'iyatul Fataniyah. Jam'iyatul Fataniyah ni di Mekah pada tahun 1873. Lepas itu tertubuhlah di Pulau Penyengat tadi, iaitu di Riau, Indonesia, badan-badan Islam yang lain seperti Jam'iyatul Rushdiyah tertubuh pada tahun 1880, Jam'iyatul Khairiyah tertubuh pada tahun 1884, dan daripada jam'iyah inilah lahirnya Syarikat Dagang Islam di Solo pada tahun 1905 yang diasaskan oleh Haji Samahundi, dan dia telah mengumpulkan para doa, pemikir-pemikir Islam untuk menyatukan gerakan ekonomi umat Islam. Kemudian dia bertukar menjadi gerakan politik yang dikenali sebagai Syarikat Islam yang mulai tahun 1906. Bermula di situ. Dan daripada Syarikat Islam inilah yang terasasnya gerakan-gerakan Islam di Nusantara dan juga di seluruh dunia Islam. Pada muka surat yang ke-16, ya, fasal yang kedua, al-harakatu al-ilmaniyah, ya, gerakan sekular. Di mana gerakan sekular ini di Malaysia, ideologi sekular secara rasminya telah berlaku apabila British memperkenalkan sistem resident, ya, iaitulah sistem memisah. Raja-raja Melayu ni mesti terima seorang penasihat daripada British, iaitu selepas perjanjian Pangkor yang berlaku pada tahun 1874, dengan melaksanakan dasar pemisahan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan. Fal-ilmaniyatu silahun mu'athirun fil ghazwil fikri ala al-ummati bi asriha wa afradiha min asy-syakhsiyati al-musaqqafin wal muwazzafin fi itar al-mukhattatat liman'i wusul al-Islam ila al-hukmi. Jadi ilmaniyah sekular ni adalah merupakan senjata yang berkesan di dalam ghazwul fikri, serangan pemikiran kepada umat Islam, di mana serangan ini dia serang semua sekali, sama ada orang yang pandai, orang-orang yang pekerja, tak kiralah tua muda, siapa pun dia serang untuk dia menghalang kebangkitan Islam, untuk menghalang Islam ini mencapai kepada kemuncak, mencapai kepada pemerintahan. Islam ini mencapai tahap memerintah, dia nak halang. Jadi dia buatlah ghazwul fikri, dan antara yang masuk dalam tanah air, tanah Melayu kita ini ialah ilmaniyah, sekular tadi. Dan kita tengok sekular ini abramu, dan kita British apabila masuk abramu muahadatin liidha'afi harakatil jihad wad da'wati wat tarbiyati wat ta'lim wa bi'adami azli as-salatin wal umara walakin sultatuhum mahdudatun fima tusamma bisyu'uni ad-diniyati wal 'adati wat taqalid wal mawruthati fahasb. Mereka telah melaksanakan perjanjian-perjanjian macam-macam untuk melemahkan gerakan jihad, gerakan dakwah Islam ini. Mereka tidak hancurkan atau mereka tidak tangkap, penjarakan sultan, umarak, tetapi mereka melemahkan kuasa mereka. Contohnya raja-raja Melayu dilemahkan kuasa mereka. Zaman British ini kuasa mutlak raja. Sebelum daripada ini, raja ini mempunyai kuasa mutlaknya, dan sultan dan raja di tanah air, di tanah Melayu ini, mereka lah yang menjaga agama. Mereka mendirikan agama, di mana kita tengok bahawa di tanah Melayu kita ini sebelum daripada ini telah ada undang-undang Islam yang berlaku dalam undang-undang kanun Melaka, dalam kanun Melaka, di mana ada 44 bab, termasuk padanya hukum-hukum Islam yang ada di dalam nas Al-Quran telah dilaksanakan dalam kanun Melaka. Begitu juga dengan Undang-Undang 99 di Perak, adanya hukum jenayah Islam
etika di antara hubungan pemerintah dengan pembesar, pemerintah dengan rakyat, termasuklah cara nak lantik pegawai, cara nak lantik kadi mengikut syariat Islam. Maknanya semuanya termaktub di dalam Kanun Melaka dan juga Undang-Undang 99 Perak. Tetapi hal ini apabila dilihat dapat mengimbangi dan dapat menyempurnakan konsep hidup orang Melayu dalam menganuti agama Islam dia, melaksanakan Islam dia, maka taghrib, harakah taghrib, maka gerakan pembaratan, harakah tansir, gerakan untuk menasranikan, dan gerakan isti'mar, gerakan penjajah ini, mereka menyempitkan dan mereka mula mengawal, termasuklah kuasa-kuasa raja. Di mana kuasa raja ini, termasuklah kuasa mutlak raja ini dikawal. Yang itu berlaku bermula selepas daripada sistem residen hinggalah penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Di mana kita tengok suatu ketika dahulu Raja Melayu ni hebat, pernah menggunakan khalifah. Kita ni di tanah Melayu ni pernah menggunakan khalifah, sistem khalifah, di mana telah dinyatakan dalam hikayat Misa Melayu oleh Raja Chulan bahawa di Perak itu pernah menggunakan kerajaan khalifah negeri Perak Darul Ridwan. Maknanya tetapi hal itu telah pun hilang, lenyap begitu saja apabila datangnya penjajah. Jadi kita nak bagi tahunya bahawa dengan datangnya penjajah ini, mereka nak menghancurkan Islam, ta'alim, hukum-hukum syariat Islam satu demi satu, sebagaimana musannif bawa hadis Nabi SAW pada muka surat 17 itu, la yunqadanna ural islami urwatan urwatan fakullama intaqadat urwatun tashabbatha, itu shin, tashabbatha an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Ikatan Islam ni akan terlerai satu demi satu. Setiap kali terlerai, maka satu ikatan tadi orang ramai akan berpaut kepada ikatan seterusnya. Dan ikatan pertama yang terlerai adalah merupakan pemerintahan, al-hukmu. Orang akan jauh daripada pemerintahan. Bahkan orang kata pemerintahan ini bukan daripada Islam, daripada Barat. Dan yang akhir sekali adalah merupakan solat. Jadi satu demi satu mereka akan hancurkan ketuanan Islam ini. Kemudiannya kita boleh tengok pada muka surat yang ke-19 pada fasal yang ke-3, harakatul ummali ghairil muslimin, gerakan memasukkan pekerja-pekerja non-muslim ke tanah Melayu. Di mana ini ada kaitannya. Kenapa musannif menyebutkan ada satu gerakan ini? Kerana kita tengok setelah daripada British masuk menjajah negara kita ini, mereka memindah orang-orang Cina, orang India ke tanah Melayu ini. Dan khususnya pada kurun ke-19, mereka secara terlalu ramai pada asasnya untuk bekerja sebagai kuli, buruh kasar, dan kebanyakan imigran ini sebenarnya mereka datang, mereka nak bekerja. Mereka ada keluarga di India, keluarga di China. Niat asalnya mereka datang bukan untuk menempatkan diri mereka di sini, tetapi telah sedikit demi sedikit mereka telah ditaksirkan, di mana penjajah telah menempatkan mereka di tanah Melayu supaya mereka lebih ramai daripada orang Melayu, orang asal yang ada di tanah Melayu. Di mana kita tengok bahawa kesan sosial akibat daripada gerakan Harakatul Ummal ini membawa pekerja-pekerja non-Muslim, pekerja-pekerja asing ke tanah Melayu ini, berlakunya pertambahan penduduk. Ya, berlaku pertambahan penduduk. Dan kita tengok orang-orang Cina dibawa, dia macam sistem ini macam sistem tahwid di Palestin. Al-isti'maru al-Britani bihamli al-ummali ghairi al-muslimin min al-musta'marat la siyama الصين والهند بإقامتهم بالحقوق الوطنية والجنسية كمثل تطبيق نهج سياسة التهويد في فلسطين لتوطيد سلطته في ماليزيا. Penjajah mereka menggerakkan gerakan memasukkan pekerja-pekerja bukan Islam ini, termasuklah orang Cina, orang India semua sekali, dan mereka menempatkan mereka sebagai warga negara
beri kewargaan negara kepada mereka. Jadi penduduk tanah air ini dan jadi warga negara sebagaimanalah pendekatan yang telah dibuat oleh Siasatut Tahwid fi Palestin. Mana gerakan meyahudikan bumi Palestin. Bumi Palestin hari ini diambil. Sebab apa? Sebab dibawa orang Yahudi. Dibawa orang-orang Yahudi daripada luar. Ditempatkan di tanah Palestin. Akhir sekali mereka mendiami dan mereka mengisytiharkan bahawa tanah itu adalah tanah mereka. Macam itulah Harakatut Tahwid ini, macam itulah yang dibuat di Malaysia. Mereka telah pelajari sistem dan gerakan itu. Sebab itu dari sudut kesan sosialnya berlaku pertambahan penduduk di mana pada tahun 1870 penduduk di Tanah Melayu ini ada sekitar 500,000. Dan pada tahun 1921 penduduk di Tanah Melayu ini ada 3,300,000. Tetapi pada tahun 1931 iaitu 10 tahun kemudian bukan Melayu lebih majoriti daripada orang Melayu. Ini kesan dia. Bahkan di Tanah Melayu ini berlaku jenayah-jenayah yang banyak kerana orang Cina mereka ni tubuh kongsi-kongsi gelap di kalangan mereka yang menyebabkan berlaku pelacuran, berlaku pergaduhan, berlaku pembunuhan yang menyebabkan berlakunya kes-kes jenayah yang besar. Mana Tanah Melayu yang aman tadi mula dicemari dengan budaya-budaya samsing dan budaya-budaya yang tidak baik itu tadi. Kemudian pada pasal muka surat 21 fasal 4 ya'udul islamu ghariban, Islam kembali dagang, di mana Islam setelah daripada dimasuki oleh anasir-anasir taghrib pembaratan tahwid keyahudian, maknanya sistem-sistem macam Yahudi itu masuk di tempat kita, bahkan gerakan-gerakan istikmar penjajah ini menyebabkan Islam ini dipandang pelik dalam negara kita yang pernah menerapkan Islam yang syumul, sempurna. Di mana hadis Nabi SAW menyebut bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam ini datangnya pelik, sudah dagang dan akan kembali pelik, maka bergembiralah bagi orang-orang yang dagang, orang yang pelik. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain disebut, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa orang-orang yang dagang ini wahai Nabi? Qala allazina yuslihuna idza fasadan nas. Iaitulah orang-orang yang memperbaiki apabila orang lain sudah sesat, orang lain sudah rosak. Maka ada golongan yang memperbaiki orang yang rosak ini. Golongan yang mengislahkan di antara orang yang rosak dengan mengajar, dengan sama ada dengan pena, sama ada dengan bercakap, sama ada dengan apa sahaja perilaku. Mereka ni adalah merupakan golongan islah yang menjadi golongan ghuraba. Dan golongan ghuraba ini perlu diteruskan sepanjang zaman. Jadi dengan kedatangan penjajah itu menyebabkan amalan ataupun hukum-hukum Islam ataupun pendekatan-pendekatan Islam ini dilihat sebagai satu pendekatan yang pelik dan kadang-kadang pendekatan yang mundur. Sebab itu musannif sebut fa innal amal al-islamiyya fi Malaysia mahjubun bil muslimin al-ghariqina fi jahalah. Gerakan amal Islam, amal Islam ini di negara kita ini mahjubun bil muslimin. Orang Islam sendiri yang seolah-olah menutupi gerakan, menutupi amal Islam itu. Mereka sendiri disebabkan kejahilan mereka, mereka sendiri yang menyebabkan mereka tidak melihat keezahan Islam. Mereka tidak melihat kebaikan pada amalan Islam. Disebabkan kejahilan dan disebabkan orang-orang bukan Islam yang sentiasa melaksanakan ghazwah, siri-siri peperangan itu. Pada fasal yang kelima, muka surat 23, At-Tahaluf At-Tahalufu nahwal istiqlal. Berlakunya tahaluf untuk mencapai kemerdekaan. Berlaku satu gabungan parti-parti untuk mencapai kemerdekaan. Di mana kita faham di sini bahawa pada perenggan yang kedua itu musannif menyebut walaqad ittakhadha al-islamiyuna fi Malaysia mawaqif al-muwajahati as-silmiyyati amama at-tayyarat al-wafida bida'wati al-ilmaniyin al-wataniyyin al-qawmiyyin ila al-wahdati al-wataniyyati limuwajahati al-isti'mar al-Britani al-hakim fi Malaysia. Dan golongan-golongan yang membawa Islam ini, dakwah Islam ini, orang Islam ini di Malaysia, mereka mengambil pendekatan muwajahah silmiah, pendekatan secara
secara silmi, secara tidak berperang, tetapi secara bertolak ansur, ya, di antara satu sama lain, di mana mereka mengajak umat Islam yang tadi berada di dalam rumpun sekular, perkauman nasionalisme sekali supaya bersatu untuk berhadapan dengan penjajah. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah kita di Malaysia ini bahawa 1947 berlakunya satu persidangan Islam di Malaysia, di mana Musannif telah menyebut fa'ussis al-hizbu al-wataniyul qawmiyul malayuwi li shibhi jaziratil malayu بالتحالف بين الإسلاميين والعلمانيين الليبراليين واليساريين واتفقوا على رئاسة الدكتور برهان الدين الحلمي. Di mana Hizb Al-Watani Al-Qawmi Al-Malayu, iaitulah parti kebangsaan Melayu Malaya, PKMM, pada masa itu telah pun diwujudkan hasil daripada persidangan Islam se-Malaya yang telah diadakan di Madrasah Ihya Asy-Syarif di Gunung Semanggul pada tahun 1947. Jadi persidangan itu ditaja, dipimpin oleh PKMM, yang ditaja oleh PKMM ini, di mana dia bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, di mana tujuan persidangan ini adalah untuk membincangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam, masalah-masalah orang Melayu, dan mengumpulkan tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam supaya adanya gerakan untuk berdakwah, menyatu padukan orang Islam ini secara lebih aktif. Lalu hasil daripada persidangan itulah tertubuhnya Majlis Agama Tertinggi, Majlis Agama Tertinggi Malaya ataupun MATA. Ya, MATA ini kemudian selepas itu turut menganjurkan persidangan di antara 13 hingga 16 Mac 1948 dengan membincangkan isu-isu tempatan antarabangsa, kerana melihat bahawa UMNO masa itu tidak mampu untuk main peranan yang cukup. Lalu oleh kerana adanya MATA ini, lalu Datuk On Jaafar pada masa itu dia mengeluarkan satu amaran, kalau kita baca sejarah, ancaman bahaya dari gunung, iaitu dari Gunung Semanggul, kerana tubuhnya MATA tersebut. Setelah itulah tertubuhnya Parti Orang Muslimi Malaya, di mana Parti Orang Muslimi Malaya ni atau dikenali sebagai Hizbul Muslimin, ya, tertubuh pada 17 Mac 1948 yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, dan MATA tadi telah menjadi satu biro biro hal ehwal agama kepada Hizbul Muslimin. Dan Hizbul Muslimin ni tak lama diharamkan oleh British kerana menyatakan Hizbul Muslimin ini bersekongkol dan menjalinkan hubungan dengan parti komunis Malaya pada masa itu. Dan di kalangan Hizbul Muslimin ini ada yang sertai UMNO. Selepas daripada diharamkan, ada di kalangan Hizbul Muslimin yang masuk UMNO. Contohnya tahun 1950 Haji Ahmad Fuad masuk UMNO, dan ada yang tubuh Persatuan Islam Setanah Melayu, sebagaimana yang disebut pada muka surat 25, iaitu oleh kerana sudah berpecah di kalangan Hizbul Muslim ini, ada satu kumpulan menubuhkan munazzamah ghairi siyasiyah khasah lil muslimin biittihadi al-islami al-malayu atau bilughatil malayuiyah, Persatuan Islam Setanah Melayu PAS 1951. Mana Parti Persatuan Islam Setanah Melayu ataupun Semalaya ni tahun 1951 ditubuhkan. Kemudian ia didaftar dengan nama PAN, Malayan Islamic Party, PMIP, kemudian ditukar kepada Parti Islam se-Malaysia pada era Datuk Asri sekitar tahun 70-an. Dan kemudian parti penjajah ini dia membenarkan penubuhan parti-parti berasaskan kaum, tertubuhnya MCA, tertubuhnya MIC, dan selepas daripada itu mereka memperkenalkan Jusoli di bawah Malayan Union, ya, di mana diberi kerakyatan kepada warga asing Cina, India, dan setelah mereka melaksanakan Jusoli tahun 1946 ini menyebabkan kemasukan warga asing yang terlalu ramai sehingga menghampiri 1 juta orang warga asing saja, dan mereka membenarkan penubuhan parti berasaskan kaum. Sebab itu tertubuhnya selepas daripada itu MCA, MIC.
Jadi maknanya sebenarnya ini adalah satu perancangan untuk mereka mengurangkan kekuatan Melayu tadi. Jadi oleh kerana itu setelah daripada kita tengok parti Melayu ini bertahaluf ataupun dalam parti perikatan, fahasalat, muka surat 26 itu, fahasalat jabhatul ittihadi al-mutahalifati min al-ahzab al-ilmaniyah al-qawmiyah al-malayuiyah wal-siniyah wal-hindusiyah 51 مقعدا بحماية ممتازة من الاستعمار وانتصر حزب الاتحاد الإسلامي الملايوي مقعدا واحدا في البرلمان المركزي رغم مواجهة تزوير المضايقات الإعلامية والإدارية. Dan PAS kita ni menyertai parti perikatan di mana setelah daripada kita tengok sebelum daripada pilihan raya tahun 1955, PAS telah membentuk satu dia panggil jawatan kuasa lah, jawatan kuasa khas pilihan raya, di mana telah diketuai oleh Dr. Haji Abbas, antaranya Ustaz Hasan Adli, dan PAS telah masuk bertanding 11 daripada 52 kerusi, di mana ni kerusi parlimen lah. Pada masa itu ada 52 kerusi parlimen, PAS telah masuk 11, di mana satu di Penang, satu di Pahang, satu di Kedah, 2 di Selangor, 3 di Perak dan 3 lagi di Kelantan. Jadi 11 kerusi semua ini PAS masuk bertanding, ya. Dan ini dianggap sebagai satu 1955 ni PRU tunggal yang pertama sebelum daripada merdeka, ataupun dipanggil sebagai Majlis Perundangan Persekutuan, di mana pada PRU yang berlangsung pada Julai 1955 ini PAS telah menang satu kerusi, maq'adan wahidan fi al-Barliman al-Markazi, menang satu kerusi saja, iaitulah di kerusi Parlimen Kawasan Krian yang dimenangi oleh Tuan Haji Ahmad Tuan Hussein. Dan sebenarnya PAS menang satu lagi di kerusi Don yang berada di kawasan Parit Bunta dalam daerah Krian, Perak, diwakili oleh Encik Kamal, Encik Ahmad Kamal, ya. Jadi Tuan Hussein, Tuan Haji Ahmad Tuan Hussein ini adalah satu-satunya pembangkang di parlimen, di dalam Dewan Perundangan Persekutuan yang dipanggil. Kalau sekarang ini parlimen, pada masa itu dipanggil Dewan Perundangan Persekutuan. Dan selebihnya yang menang ialah Parti Perikatan. Jadi Parti Perikatan tadi iaitulah Melayu UMNO menang 34 kerusi, Cina MCA menang 15 kerusi, India MIC ini menang 2 kerusi. Jadi PAS hanya menang 1 kerusi. Jadi pada masa itu dan dianggap kemenangan PAS ini disebabkan kerana antaranya Tuan Haji Ahmad Tuan Hussein ni adalah orang yang baik, tidak ada kontroversi, dan dia ni seorang yang tidak menaikkan diri, tawaduk, dan orang suka kepada dia, ya. Tetapi perikatan menang, boleh dikatakan majoriti ni disebabkan antaranya ialah usaha-usaha manifesto untuk kemerdekaan tanah Melayu ini telah diterapkan pada masa itu. Jadi orang mabuk untuk merdeka ni telah memilih perikatan, dia yang diwakili oleh UMNO, MCA dan MIC pada masa itu. Kemudian pada muka surat 27 ini musannif menyatakan berlakulah as-sira' ad-dusturi, iaitulah persaingan dan pertembungan dalam perlembagaan, di mana kita tengok wasyakkalat al-hukumatu Britania al-uzma lajnatan khasatan litadwin ad-dusturi للدولة الجديدة اتحاد الملايو برئاسة قاض بريطاني والأعضاء من القضاة البريطانيين والأسترالي واثنين من الهند وباكستان العلمانيين وعدم تعيين العضوية من أهل الوطن. Dan penjajah telah pun menubuhkan satu lajnah khasah, iaitu dipanggil Suruhanjaya Raid. Ia ni Suruhanjaya Raid pada Mac 1956, di mana Suruhanjaya Raid ni telah diketuai oleh Qadin Britani ataupun dia Lord Reid. Lord Reid ni merupakan hakim mahkamah rayuan di England, dan antara anggota-anggotanya ialah
Evolve Jening, daripada Australia Sir William McCall, dan satu daripada India nama Hakim Malik, satu daripada Pakistan Tuan Abdul Hamid. Semua ni adalah orang-orang sekular dan tak ada seorang pun daripada warga tempatan. Tak ada seorang pun. Tapi nak bincang, nak bentuk perlembagaan yang berkaitan dengan negara kita, yang melibatkan negara kita, yang orang majoritinya adalah Islam. Tapi oleh kerana penjajah ni juga dia nak jaga hati, lalu dengan tuntutan-tuntutan termasuklah tuntutan PAS, memohon supaya Islam ini mestilah dijadikan sebagai satu sandaran dan kekuatan kepada perlembagaan. Lalu selepas daripada tuntutan PAS, NGO, Islam, British akur beberapa perkara, di antaranya Islam ini dijadikan sebagai agama kepada negara. Tetapi agama kepada negara mengikut tafsiran Ilmani lah, mengikut tafsiran sekular, bukan tafsiran Islam yang sebenar. Yang keduanya mengamalkan sistem demokrasi barat, dan di Malaysia ini perlu melalui kehidupan masyarakat majmuk serta raja berperlembagaan. Dan pada fasal yang seterusnya, muka surat 29, As-Sira' bainal Islam wal Ilmaniyah, pertembungan di antara Islam dengan sekular. Wa akhiran istaqallat shibhu jaziratil Melayu, pada 31 Ogos, ya, merdekalah tanah Melayu ini pada 31 Ogos 1957. Di mana kita tengok di sini pada pilihan raya 1959, alhamdulillah PAS telah memenangi di dua wilayah, iaitulah di Terengganu dan juga di Kelantan. Wal intikhabatul ula ba'da al-istiqlal am 1959. Pilihan raya nombor satu, pilihan raya pertama ialah pada tahun 1959. Maknanya pilihan raya 1955 itu dianggap pilihan raya tunggal sebelum merdeka, dan dikira pilihan raya yang pertama ialah selepas daripada merdeka, iaitu pada tahun 1959. Jadi PAS telah bertanding dan PAS telah menang sebanyak wantasara fi 12 maq'adan fil parlimen al-markazi. PAS menang 12 ataupun dalam sejarah 13 kursi parlimen, di mana 9 kursi parlimen itu di Kelantan dan 4 lagi di Terengganu. Jadi bila PAS ini menang, maka diseranglah pelbagai pihak, serang apa semua sekali, difitnah PAS macam-macam, sehingga PAS terpaksa berhadapan dengan pertentangan yang hebat dengan Islam dan juga sekular, parti-parti sekular tadi. Muka surat yang seterusnya, Nasy'ah Malaysia 232, pembentukan Malaysia. Jadi pembentukan Malaysia ni ada kaitannya dengan sirak peta politik yang berlaku dalam negara kita. Bagaimana pada asasnya PAS ini menolak pembentukan Malaysia, kerana PAS mahukan sebenarnya bukan setakat Malaysia ini, tapi sebuah negara Melayu yang lebih besar, yang meliputi seluruh alam Melayu ini dibentuk. Itu sepatutnya, ya. Jadi حدث الصراع المتشدد بين القوميات والأديان التي وضعتها بريطانيا كقنبلة موقوتة لمستعمراتها بين المواطنين والأجانب. Berlakulah sirak, berlaku pertembungan yang sengit di antara krisis perkauman, agama-agama. Jadi sebenarnya itu adalah kumbulah mauqutah, satu bom jangka penjajahan di antara untuk mereka ini menghancurkan, melenyapkan ketuhanan Islam di tanah Melayu ini. Itu sebab itu. Jadi dan tawatur pergolakan yang lebih hebat ini berlaku apabila penubuhan Malaysia pada 1963, di mana kita faham, kita tengok baca sejarah bahawa Tunku Abdul Rahman ini pergi ke kota London dan telah tanda tangan perjanjian pada Julai 1963 dan menetapkan penubuhan Persekutuan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Jadi Indonesia marah sangat-sangat kepada Malaysia, dan Malaysia sekali lagi mengumumkan bahawa Malaysia akan ditubuhkan pada 16 September 1963 tanpa penyertaan Brunei Darussalam yang tidak mahu masuk pada Malaysia. Jadi Indo sekali lagi pada September 1963 mengumumkan kempen ganyang Malaysia. Ini zaman Presiden Sukarno. Jadi berlaku satu pertentangan yang hebat di Malaysia, di mana
satu konfrontasi yang begitu hebat dengan tentera Indonesia sehingga kan masuk ke Sabah, Sarawak, memberontak di sana. Dan konfrontasi ini kalau kita tengoknya dia bermula juga di Brunei. Pemberontak di Brunei ini menubuhkan tidak bersetuju dengan penubuhan Persekutuan Malaysia pada 1962 lagi. Kemudian Indo juga tidak bersetuju kerana Indonesia berkeyakinan bahawa dengan penubuhan Malaysia cara ini adalah merupakan satu usaha dan cara Britain untuk meneruskan sistem kolonial di Asia Tenggara. Dan kita tengok pergolakan ini akhirnya diselesaikan pada zaman Suharto, di mana konfrontasi ini telah tamat melalui perjanjian keamanan yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada Ogos 1966. Jadi secara ringkasnya kita nak nyatakan di sini bahawa apabila berlaku penubuhan Malaysia di antara Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, semua sekali ini, kita tengok di situ berlaku pengaruh komunis ini yang meluas di Asia Tenggara, terutama di Singapura ini, yang dibimbangi masuk ke Malaysia ini telah masuk. Kerana kita kena ingat bahawa pada masa PAP, Parti Tindakan Rakyat yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew ataupun People Action Party ini, di mana pada parti pemerintah di Singapura sejak tahun 1959 lagi ini, apabila mereka berada di Malaysia, mereka berjanji tidak mahu terlibat dengan pilihan raya di Malaysia pada asasnya. Tetapi mereka ni bohong, mereka terlibat dengan pilihan raya juga pada tahun 1964. Tahun 1964, PAP masuk pilihan raya, bertanding dalam pilihan raya. Tunku Abdul Rahman memang sangat marah pada masa itu kerana menyifatkan bahawa penlibatan PAP menjejaskan perpaduan kaum, terutamanya UMNO, MCA pada masa itu. Tunku sangat marah dan menang beberapa kerusi, di antaranya kerusi di bangsa dan lain-lain kerusi lah oleh PAP. Tetapi setelah daripada Singapura berpisah dengan Malaysia pada 9 Ogos 1965, Lee Kuan Yew pun PAP mula diharamkan. PAP pun mula diharamkan. Tetapi setelah daripada PAP diharamkan di Tanah Melayu, ada usaha-usaha untuk bentuk balik PAP di Tanah Melayu, tapi tidak berjaya. Last sekali seorang ahli parlimen bangsa, Devon cuba hidupkan semula PAP ni dengan menubuhkan Parti Tindakan Demokratik DAP pada 19 Mac 1966. Dan DAP ni mula digerakkan dan dipelopori pula oleh setiausaha politik bagi Devon ini, iaitulah Lim Kit Siang pada masa itu. Jadi DAP ini mempunyai pertalian yang cukup erat dengan PAP tadi. Maknanya sama ya, PAP ini adalah parti rasis, DAP juga adalah parti rasis dan parti untuk mereka berjuang di atas sekular, memperjuangkan di atas prinsip sosialis sekular sebagaimana yang ada dalam perlembagaan mereka, ya. Kemudian muka surat 36, kita dah pergi laju ni. Sejarah, maknanya fakta-fakta musannif Tok Guru Ayah Cik ni terlalu banyak dalam buku ini, walaupun nipis, tapi maknanya susah kita nak habis dalam masa yang singkat, ya, sebenarnya. Kemudian kita tengok pada bab ataupun pasal yang ke-9, ya, musyarakatu at-tahalufi wa tashkilul hukumati i'tilafiyah. Parti Islam ni telah masuk bertahaluf, bergabung untuk dan membentuk satu kerajaan campuran, ya, di mana dalam muktamar, dalam sejarahnya muktamar PAS yang ke-22, Presiden PAS Datuk Asri pada masa itu telah membentangkan sikap kita sekarang. Tema PAS pada masa itu ialah sikap kita sekarang, menjelaskan 3 faktor kenapa PAS perlu masuk dalam kerajaan campuran ini. Dan antaranya dia sebut, pertama, survival bangsa Melayu. Demi survival bangsa Melayu dan bumi Melayu ini setelah berlaku insiden
13 Mei. Kemudian manfaat dalam PAS, manfaat bagi PAS ini luas apabila menyertai kerajaan. Sebab kita boleh berada di dalam badan-badan berkeranun dan boleh menjalankan dakwah. Dan yang ketiganya, faktor kita boleh terapkan nilai-nilai Islam dalam kerajaan. Itu 3 faktor yang utama. Sebab itu kalau kita tengok PAS menerima masuk dalam kerajaan ini, tetapi ada syarat yang penting diletakkan oleh PAS, iaitulah innal hizbal islamiyya laisa udwan fil jabhati al-ittihadiyyah al-mutasyakkilah min al-ahzab al-ilmaniyah wa huwa udwun faqat fil hukumati i'tilafiyyah wa lahu hurriyatul mawqif. Yang pertamanya, PAS bukan anggota dalam perikatan ini. Bukan mana-mana anggota dalam parti-parti yang ada dalam perikatan yang sekular tu. Tapi PAS adalah anggota dalam kerajaan campuran. Dan PAS adalah bebas untuk melaksanakan dasarnya. PAS ada prinsipnya tersendiri. Ya. Yang keduanya, lil hizbi haqqul mu'aradah fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dakhil al hukumah. PAS boleh menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dalam kerajaan. Yang ketiganya, hurriyatud da'wah al-islamiyah wa tarbiyati wa taw'iyati al-islamiyatain dakhil al-wizarat wal idarat. PAS bebas untuk berdakwah dalam mendakwah Islam dalam kementerian-kementerian, semua sekali ma'had, jamiah yang ada, yang di bawah kerajaan persekutuan, termasuklah tentera, polis, semua sekali. Dan yang keempatnya, peluang kepada fursatu tatbiq syariatil islamiyah, peluang kepada PAS untuk melaksanakan Islam, pelaksanaan hukum Islam secara tadarus, secara berperingkat. Jadi dengan PAS menyertai kerajaan campuran ini pada 1973, di mana PAS dengan perikatan, perikatan ini diwakili oleh UMNO, MCA, MISC. Kemudian selepas daripada berlaku penubuhan Barisan Nasional pada 1 Jun 1974 dengan 9 parti lain, BN telah Barisan Nasional ini telah sertai pilihan raya umum pada Ogos 1974. Dan PAS tu sertai kerajaan negeri pada masa itu, di mana ada yang jadi Esko di Kedah, di Terengganu, di Perak, di Perlis, di Penang, selain kita telah menguasai di Kelantan. Dan pada masa itu kita tengok ada beberapa pimpinan-pimpinan PAS telah pun jadi menteri, jadi timbalan menteri. Contohnya Cikgu Mustafa Ali sebagai timbalan Menteri Sains, Teknologi, Alam Sekitar. Hari ini kita ada Menteri Alam Sekitar. Dulu Cikgu Pa pada tahun 77 pernah menjadi timbalan Menteri Alam Sekitar. Kemudian Datuk Asri sebagai Menteri Kemajuan Tanah tahun 73. Kemudian Ustaz Yusof Rawa juga sebagai timbalan Menteri Perusahaan Utama pada tahun 73. Dan adanya manfaat-manfaat yang banyak ketika menyertai kerajaan ini. Kemudian muka surat 38 itu, المشاركة تنهض الوعي الإسلامي بين المسلمين داخل صفوف الحكومة ومؤسساتها وتقدمت الصحوة الإسلامية في الجامعات مما أدى إلى الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين. Dan bila PAS berada dalam kerajaan ini, PAS boleh menubuhkan gerakan-gerakan Islam di peringkat pelajar dan boleh menyebar luaskan dakwah ini, berlakulah pertembungan, dan terutamanya PAS ini keluar kerajaan, terutamanya selepas daripada kerajaan mendaruratkan Kelantan melalui rang undang-undang kuasa darurat tahun 1977. Jadi PAS tak setuju. Lalu PAS putuskan semua menteri PAS, timbalan menteri PAS, setiausaha parlimen letak jawatan. Dan sejak 13 Disember 1977, PAS tidak lagi menjadi komponen Barisan Nasional dan tidak sertai kerajaan persekutuan. Daripada tahun itu sehinggalah kepada 19 Mac 2020 baru-baru ni. Bermula 19 Mac 2020 baru ni, kita sertai kerajaan campuran dengan kerajaan Perikatan Nasional yang kita panggil sekarang. Jadi nak bagi tahunya, sejak daripada Disember 1977, PAS tidak sertai kerajaan campuran. Kembali kepada mu'aradah. Bab fasal yang muka surat 39, ar-ruju' ila al-mu'aradah, ai ila al-ahzabil mu'aradah. PAS kembali menjadi parti pembangkang. Dan pada tajuk ini Dr. Mahathir Mohamad telah pun mengetuai
kerajaan 1982 dan dia menentang kebangkitan Islam, Parti Islam. Dia panggil Anwar Ibrahim masuk UMNO, dan kita ingat ya, tahun 1982 ni Anwar telah menyertai UMNO, dan dia kita tengok bila dia mula-mula jadi masuk UMNO ni, asasnya nak islah, nak apa semua sekali. Syura ABIM ni memang menyatakan kemasukan Anwar dalam UMNO ni adalah merupakan satu kesilapan dan tidak menepati syariat. Tak betul. Dan memang dia masuk UMNO, dia hentam PAS, hentam para ulama. Bahkan dia pernah hentam Tok Guru, Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Dia caci, malah dia pernah guna perkataan bagal kepada pimpinan PAS ketika mana pembentangan belanjawan pada 1955. Ini sebagaimana diceritakan oleh Dr. Fuad. Dan berlakulah pada muka surat 41, kita cepat dia, As-Sahwatul Islamiyah, kebangkitan Islam, di mana PAS meneruskan gerakan dakwahnya dengan pengalaman yang ada pada PAS dan bijak pandai serta alim ulama daripada pondok-pondok, daripada pusat institusi luar negara, dan orang-orang yang telah diterbiah oleh PAS ini telah pun mengemudi PAS dan telah menjala seruan PAS ini, sehinggalah kebangkitan Islam ini berlaku. Sehingga berlaku penubuhan. Kita tengok sekolah-sekolah di bawah PAS. Contohnya Pasti, berasal daripada Taski jadi Pasti, dan kita tengok telah menjadi satu role model dalam pendidikan prasekolah ini. Termasuklah ditubuhkan Badan Sukarelawan Parti Uni Amat pada 1991 di Terengganu, dan PAS ini sebenarnya telah berjaya ketika kita masuk dalam kerajaan itu. Kita berjaya untuk menghapuskan perkara-perkara maksiat dalam kerajaan. Contohnya kerajaan ini dia ada jamuan keraian dan dihidangkan arak. Jadi hidangan arak dalam majlis-majlis rasmi kerajaan ini berjaya dihapuskan, berjaya ditiadakan apabila PAS ini berada dalam kerajaan. PAS minta Tun Razak pada masa itu selaku Perdana Menteri supaya tidak hidang arak. Alhamdulillah Tun Razak berjaya berbincang dengan pembesar yang lain dan tidak dihidangkan arak sampaikan hari ini. Jadi maknanya itu antara manfaat-manfaat dan kita panggil sebagai cara sahwah Islam, kebangkitan Islam yang ada dalam tanah air, yang ada dalam kerajaan yang telah dibangunkan oleh PAS. Dan setelah daripada itulah berlakunya perancangan licik untuk menghapuskan PAS ini di negeri-negeri yang lain dengan diadakan persempadanan semula. Dan kita tengok persempadanan semula ni sebagaimana dalam perlembagaan ini adalah untuk memudahkan para pengundi, memastikan jumlah pengundi sebenarnya dalam kawasan pilihan raya adalah dalam lingkungan jumlah yang setara, sepatutnya begitu. Tetapi persempadanan semula ini dijadikan sebagai satu strategi dan senjata untuk menguntungkan dan membina kelebihan kepada parti kerajaan pada masa itu. Dan kemudian pada muka surat 47, tajarub at-tahalufat bainal mu'aradah, ya, berlakunya pengalaman kita bertahaluf dengan parti-parti parti-parti pembangkang. Kita telah mengadakan tahaluf yang banyak, ya. Sebelum daripada kita adakan tahaluf hari ini dengan Muafakat Nasional ni, kita pun telah mengadakan tahaluf pada ketika mana berlakunya perpecahan di antara Kuli dengan Mahathir, di mana muka surat 47 itu musannif Ayah Cik ni telah menceritakan dengan panjang lebar bagaimana berlaku sirak dalam parti UMNO sehingga Kuli Mahathir ni merebut jawatan Presiden UMNO di Perhimpunan Agung UMNO tahun 1987. Tapi Kuli tewas. Tapi tewas tipis saja dengan 43 undi. Maknanya Kuli telah menang dari sudut moral. Dan bermula di situlah UMNO telah berpecah dua. Ada tim Mahathir yang diwakili penyokong dia Ghaffar Baba, Anwar, Najib, Sanusi Junik, dan satu lagi tim Musa Hitam dan Kuli, di mana Pak Allah, Rais Yatim, Syahri Samad semua ni adalah merupakan geng kepada Kuli tadi. Dengan berpecahnya UMNO Kuli tadi yang menubuhkan semangat 46, akhir sekalinya PAS bergabung dengan semangat 46 ini. Yang kemudiannya semangat 46 ini nama dia Angkatan Perpaduan Ummah APU pada tahun 1989 yang diwakili oleh semangat 46, Hamim, Pejasa, PAS dan Kongres India Muslim Malaysia ataupun KIMA, di mana kita alhamdulillah daripada kita telah berjaya
menang pilihan raya, dan kita boleh menawang Kelantan, Darul Naim kembali, ya. Dan kalau kita tengok pada muka surat 50, ya, pada muka surat 50, PAS kemudian setelah berkrisis kembali dengan semangat 46, semangat dengan APU tadilah, dengan Angkatan Perpaduan Ummah, dan tetapi PAS kuat kembali setelah daripada UMNO berpecah pada tahun 1998 dengan memecah Anwar Ibrahim, berlaku gerakan reformasi 1998 pada masa itu, ya. Dan setelah daripada kita bergabung dengan kekuatan semangat APU tadi, kita telah memenangi kerusi-kerusi di Kelantan dengan 39 kerusi itu PAS telah menang sebanyak 25 kerusi, dan semangat 46 12 kerusi, Berjasa 1, Hamim 1, sehinggalah pada pilihan raya, kita tengok pada muka surat yang ke-51, pilihan raya tahun 1999, PAS telah memenangi 41 daripada 43 kursi DUN. Itu dalam pilihan raya barisan alternatif, ya. PAS telah menyertai barisan alternatif pada masa itu. Dan barisan alternatif ini diwakili oleh PAS, kemudian PKR, DAP dan Parti Rakyat ataupun PRM. Dan pilihan raya ke-10 tersebut kita telah berjaya juga memenangi beberapa kursi parlimen, termasuklah pada masa itu kita telah menang besar di kursi parlimen dengan 27 kursi, surat 51 tersebut, DAP 15, 10 kursi, dan PKR 5 kursi. UMNO hanya menang di Terengganu, UMNO kalah teruk pada masa kita bertaluh dengan barisan alternatif. UMNO hanya menang 4 kursi saja daripada 32 kursi, ya. Kemudian kita pergi ke muka surat 54, kemudian PAS menyertai PRU yang ke-12, ya, pada tahun 2008. PAS telah menang di Perak, menang di Kedah, kemudian selepas daripada menang di Perak, di Kedah semua, lalu dibentuk Pakatan Tahaluf yang lain, iaitulah Pakatan Rakyat, di mana dengan Pakatan Rakyat ini PAS telah menyertai muka surat 54 pilihan raya yang ke-13 dengan Pakatan Rakyat melawan Barisan Nasional. Dan kita baca sejarah pilihan raya umum yang ke-13 ini sebagai sejarah ibu segala pilihan raya, sangat getih pada masa itu, di mana pengundian pada 5 Mei 2013 itu akhir sekalinya memberi kemenangan yang besar juga kepada UMNO, Barisan Nasional, dengan 133 kerusi parlimen dan Pakatan Rakyat sebanyak 89 kerusi, di mana BN telah merampas kembali Kedah, ya, pada PRU 13 pada 2013. Kedah dirampas kembali oleh Barisan Nasional. PAS kalah 52 kerusi daripada 73 kerusi parlimen, iaitu PAS hanya menang 21 saja, sedangkan 2008 kita menang 23. Dan di Kelantan kita PAS hilang 5 kerusi DUN, daripada 28 jadi 33 kerusi. Maknanya BN, Barisan Nasional, telah menang 12 daripada 45 kerusi. Sedangkan tahun 2008 BN hanya menang 6 kerusi saja. Jadi pada tahun 2013 ini Barisan Nasional telah menang. Walaupun kita dapat kerusi yang besar, majoritinya juga di Selangor, di Penang, dan juga di Selangor dan di Penang, ya. Kemudian pada tahun 2008 kita habiskan sikit lagi, ya, pilihan raya yang al-intikhabatul khatirah, pilihan raya yang getir, ya, pada tahun 2018, di mana ini adalah pilihan raya
ke-14 yang lalu. Dan pilihan raya yang 14 yang lalu kita fahamlah bahawa setelah bubar parlimen pada 7 April 2018 yang lalu, berlakulah pilihan raya di mana pilihan raya ini terlalu sengit, dan sejarah negara telah mencatatkan Barisan Nasional telah mengalami kekalahan setelah 60 tahun lebih dia memerintah, di mana PH menang besar dengan 113 kerusi pada awalnya, kemudian BN sebanyak 79 kerusi, dan Gagasan Sejahtera iaitu PAS 18 kerusi. Ikatan tak ada yang menang, Berjasa tak ada yang menang, PAS berjaya 18 kerusi. Dan kemudian selepas daripada itu PH pun beranjak kepada 124 kerusi. Non-Muslim telah beralih angin dia dengan menyokong Pakatan Harapan pada masa itu, Jabhah Al-Amal, dan wa ammal muslimun al-muayyidun lil hizbil watani ghayyaru mauqifahum ila al-mu'aradah. Dan adapun UMNO, Barisan Nasional ini, mereka telah merubah mereka memberi sokongan kepada Muafakat Nasional untuk bersama dengan PAS dengan melihat kepincangan berlaku dalam pentadbiran Pakatan Harapan pada masa itu. Maka PAS sebenarnya pada asasnya mengalami satu kesulitan, kerumitan juga untuk mewujudkan satu tahaluf di antara parti-parti yang pelbagai ini. Tetapi PAS terpaksa menjalankan tahaluf dengan UMNO, Barisan Nasional ini, disebabkan untuk mengembalikan kekuatan Melayu, dengan sebab demografi penduduk di Malaysia ini adalah majoriti yang Melayu Muslim, dan demi untuk kita mempertahankan Islam itu sendiri, ya. Dan alhamdulillah pada muka surat yang ke-62, pada muka surat yang kedua, PAS Tashkilul Hukumah Al-Markaziyah, pembentukan kerajaan persekutuan. Jadi pembentukan kerajaan persekutuan selepas PRU 14 ini berlaku setelah daripada Tun diangkat sebagai Perdana Menteri, dan Tun telah membuat satu pendekatan dengan menubuhkan, dengan melantik kementerian-kementerian, menteri-menteri, ramainya ialah orang Melayu Islam yang lebih ramai daripada non-Muslim. Walaupun DAP pada masa itu dia menang kerusi parlimen yang juga banyak, iaitu 42 kerusi. Di Dewan Negara dia ada 7 kerusi, dan Dewan Undangan Negeri Seluruh Malaysia dia menang 109 kerusi. Maknanya satu kemenangan yang besar juga. Tetapi Tun ini walaupun anggota bersatu hanya ada 13 saja, tetapi Tun telah meletakkan orang-orang kanan dalam kementeriannya, orang-orang bersatu, dan itu menimbulkan satu ketidakpuashatian bagi DAP sendiri. Dan dalam pemerintahan Pakatan Harapan, walaupun DAP sudah pegang beberapa kementerian yang penting, sebagai contohnya Kementerian Kewangan, mereka telah menyusun pelbagai agenda-agenda yang tidak baik untuk Islam dan mengkhianati kepada perlembagaan ini, di mana berlakunya cadangan-cadangan untuk membatalkan beberapa hak-hak di dalam perlembagaan, hak ketuanan Melayu, seumpama berlakunya nak meratifikasikan ISET, dan kesannya kita tengok terlalu besar, termasuklah kepada hak-hak Melayu, hak-hak raja-raja Melayu, Bumi Putera Melayu. Ini ingin dihapuskan, dilenyapkan sama sekali, ya. Dan mereka mendesak juga supaya tidak berlaku satu penindasan kepada bangsa dan agama melalui Statut Rom, di mana kita tengok bahawa artikel 7 Statut Rom ini menyatakan bahawa mana-mana penindasan yang berlaku dalam etnik, dalam agama, dia boleh dilibatkan atau boleh diangkat kepada ICC, Mahkamah Antarabangsa, dan di mana campur tangan luar akan berlaku ke atas negara kita. Jadi kita tengok beberapa pendekatan-pendekatan untuk menghancurkan ketuanan kekuasaan di tanah air kita ini sejak zaman Pakatan Harapan memerintah. Oleh kerana itulah PAS berusaha untuk mengadakan satu muwajahah silmiah dengan BPMS, Budaya Politik Matan dan Sejahtera, mengembalikan ketuanan Islam itu, sebab
demografi penduduk di Malaysia ini kita kena faham ia diwakili oleh yang terbesarnya ialah Melayu Islam, sebagian disebut oleh Jabatan Perangkat Malaysia bahawa Malaysia Melayu ni ada 69.1, sementara Cina 23, India 6.9 dan lain-lain 1. Maknanya Tok Guru Presiden telah membawakan ayat pada muka surat 65, qul innama a'izukum biwahidah an taqulu lillahi mathna wa furada thumma tafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Katakanlah aku hendak memperingatkan kamu satu perkara saja, iaitu agar kamu mencari kebenaran kerana Allah, sama ada kamu duduk berdua-dua atau bersendirian. Kemudian kamu renungkan tentang Nabi Muhammad, kawan kamu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan kepada kamu sebelum kamu menghadapi azab yang keras. Ayat ini nak memberi peringatan bahawa pas menjadi sebagai satu doa. Kita bukan qadah, kita bukan penghukum orang, tetapi kita pendakwah, mengajak memperingati orang Islam, kita dakwah kepada mereka sayang Islam. Bukan Islam, kita dakwah supaya mereka ni boleh terima Islam ini sebagai agama kepada Malaysia ini, dan mereka boleh menerima kerajaan Islam, kerajaan berasaskan Islam. Jadi kita kena bekerja. Apabila mereka tak terima, mereka terimalah bala dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, maaf ya, lebih sikit dah akhir, muka surat 66, tasdidul mawqif siyasi, taswib, bagaimana kita nak membetulkan mawqif politik kita di Malaysia ni, pendirian politik kita macam mana. Pertamanya, ada 5 perkara yang dibawa oleh ayah cik Musannif di sini. Kewajipan kita sebagai parti Islam, pertama sekali muka surat 66 disebut ta'riful halil islami. Kita kena memperkenalkan hal islami, penyelesaian Islam. Dalam semua ekonomi, ketenteraan, dalam sosial, dalam negara, dalam politik, penyelesaian Islam perlu kita bawa. Pertama. Yang keduanya, tablighu al-risalati al-amaliyati at-tatbiqiyati lin-nasi jami'an. Menyampaikan risalah amaliyah. Risalah yang kita laksanakan secara tatbiki, bukan teori. Maknanya kita bawa akhlak, kita bawa pelaksanaan, kita bawa Islam ni cantik. Kita buat. Buat supaya orang-orang Islam, orang bukan Islam yang jauh daripada Islam melihat kecantikan Islam. Sampaikan risalah Islam itu. Dan kemudian yang ketiganya, raf'u wad'il Islam fi dustur bima'na din. Kemudian kita angkat kedudukan Islam dalam perlembagaan. Kedudukan Islam dalam perlembagaan, betul dah, Islam agama negara persekutuan ini, tetapi bukan ta'rif ilmani, bukan ta'rif sekular, tapi ta'rif Quran. Bawa biar umat Islam faham, dan bukan Islam pun faham. Dan yang keempatnya, ihya'u sunnati ar-rasulil qudwati war-rahmatil muhdah. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Di mana-mana aspek kehidupan, baik di masjid, baik di pejabat, baik di pasar, baik dalam mana-mana pekerjaan politik kita. Dan yang kelimanya, ikhtiyarul uslubil wusta allazi ittakhaza mawqifan silmiyan fil muwajahah. Kita ambil pendekatan yang matang sejahtera dalam kita berhadapan dengan apa-apa cabaran, apa-apa pendekatan, apa-apa perkara di depan kita, ambil muwajahah wusta, ambil uslub wusta, pendekatan matang dan sejahtera. Dan ambil mawqif silmi, kita boleh bertolak ansur, boleh maafi, boleh menerima walaupun kita telah bermusuh. Tetapi kita mesti tegas di dalam menjalankan kekuatan Islam kita. Dan kita itulah beberapa perkara yang saya nak jelaskan, dan melalui kitab Al-Kharitatus Siyasiyah pada malam ini, minta maaf agak terlebih, tetapi berhasrat untuk habiskan juga kitab pada malam ini. Itu pun dah banyak juga rasanya yang tertinggal. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada bedah kitab pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustaz, kita ada 3 soalan. Mungkin Ustaz boleh jawab secara sekaligus lah. Ya. Untuk soalan pertama daripada Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Akhir-akhir ini muncul kumpulan yang memperkenalkan Islam tanpa syariat dengan alasan memilih aspek kemanusiaan yang dikatakan ada persamaan di kalangan manusia secara fitrah.
tanpa menyebut syariat Allah dengan alasan untuk menarik kalangan bukan Islam, khususnya yang terus bersikap liar terhadap Islam. Maka di atas alasan berhikmah dengan menyembunyikan Islam, jadi mengikut pandangan Ustaz, adakah mereka ini sengaja dicipta oleh kafir Yahudi untuk menentang Islam atau memecah belahkan umat Islam? Atau panjang soalan ni Ustaz tak cukup nafas je. Faham. Terus Atau soalan kedua ya. okey. Soalan kedua, apakah kelayakan kepimpinan bagi mereka yang berbangsa luar, itu yang kurungan Islam, sekiranya populasi mereka majoriti berbanding bangsa Melayu? Okey. Soalan yang ketiga, okey, memandangkan hari ini kita hampir sampai 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah yang pada waktu itu 1924, berkemungkinan PRU 15 adalah cukup 100 tahun. Soalan dia ni soalan yang kritikal katanya. Bagaimana Allah menjanjikan akan lahir mujadid baru? Boleh Ustaz bagi pencerahan sikit berkaitan dengan mujadid abad ini dan apakah ciri-ciri mujadid itu? Okey, baik. Terima kasih kepada akhi Muhammad Saifullah. Baik, 3 soalan tadi saya rangkumkan ke semua sekali lah. Di mana yang pertama tadi ada timbul satu macam gerakan lah, Islam tanpa syariat. Soalan tadi, apakah mereka dicipta? Ya, mereka telah dimodulkan oleh musuh Islam, ya, tanpa mereka sedar. Kalau mereka terdiri di kalangan orang yang menganut Islam, ya, mereka juga adalah di kalangan orang yang tanpa sedar telah diciptakan, dimodulkan oleh musuh-musuh Islam. Di mana musuh-musuh Islam, Freemason, Yahudi, Nasrani yang tidak berpuas hati kepada Islam ini, mereka sentiasa merancang gerakan-gerakan yang menyelewengkan umat Islam. Termasuklah gerakan Islam tanpa syariat ini. Dan kita sebenarnya, dengan maaflah saya sebut, di Malaysia kita ini, macam Sisters in Islam sendiri, ini termasuk dalam pihak Islam tanpa syariat. Gerakan Sisters in Islam sendiri pun telah difatwakan haram. Tetapi kita kadang-kadang masih lagi membuka ruang kepada mereka untuk mereka aktif berada dalam negara kita, melaksanakan program, berada dalam kelompok umat Islam sehingga menggelirukan umat Islam. Jadi sebab itu kita harapkan dengan pentadbiran kerajaan persekutuan yang diwakili oleh Islam, maka sedikit sebanyak gerakan-gerakan yang merosakkan ideologi Islam ini ataupun ideologi ummah ini dapat satu demi satu kita dapat tiadakan. Itu. Dan dari sudut kepimpinan, yang kedua tadi tanya kepimpinan bangsa luar, iaitu non-Melayu, orang bukan Melayu, adakah mereka layak untuk memimpin kalau mereka sudah berada dalam negara kita? Saya ingat Allah yarham Tok Guru Ni Aziz sentiasa sebut, orang tu kalau dia dah Islam, kalau dia Cina sekalipun, dia India sekalipun, tapi dia telah menganut Islam, baik Islamnya, kita bukan di atas dasar perkauman, tapi di atas dasar Islam, anutan itu. Yang bertakwa ialah di atas takwa sifatnya, bukan di atas bangsa dan kaum, bukan di atas itu. Jadi oleh kerana kalau dia Cina, dia Melayu, tapi dia memeluk agama Islam, maka dia lebih baik daripada Melayu apabila dia mengamalkan Islam. Cuma kelayakan untuk memimpin, apatah lagi memimpin negara, dia ada beberapa muasafat, ciri-cirinya tertentu. Di mana kita kena tengok bahawa contohnya kita di zaman Nabi SAW, syarat-syarat syurutul imamah, syarat kepimpinan. Akhir sekali disebut Quraisy, disebut daripada Quraisy. Kenapa Quraisy? Nak bagi tanya kekuatan di mana demografi di tanah Arab di Mekah itu dikuasai oleh Quraisy dan merupakan satu bangsa yang terbesar dan yang mempunyai satu kekuatan, ya. Jadi maknanya Quraisy ini adalah suatu bangsa yang mempunyai kekuatan dan yang telah menjadi suatu mewakili demografi yang ramai. Jadi maknanya kita kena ambil kira di situ. Jadi kalau contohnya daripada India,
untuk jadi Perdana Menteri di Malaysia ni, tak boleh lah. Tapi kalau dia nak jadi mana-mana menteri-menteri, timbalan menteri yang lain, itu dalam perbincangan yang panjang dalam Wizarah Tanfiz, maka dibolehkan. Tidak ada masalah pun. Jadi saya nak nyatakan bahawa kelayakan kepimpinan bangsa luar ini tidaklah menjadi suatu halangan kepada kepimpinan dalam negara kita. Tetapi dia mestilah tadi dilihat kepada autoriti dan berdasarkan demografi juga yang ada di dalam negara kita. Soalan akhir yang disebut pasal 100 tahun khilafah tadi, barangkali PRU yang ke-15 yang akan berlaku setahun lagi ataupun 2 tahun lagi, cukup 100 tahun. Ya, sekarang ini pun menghampiri kepada 100 tahun dan genap 100 tahun khilafah Islamiah, kejatuhan khilafah Islamiah di Turki. Jadi setiap 100 tahun ini Allah Ta'ala membangkitkan mujaddid. Ini hadis yang sahih sebut. Allah akan membangkitkan. Inna Allaha yab'asu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli bi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah akan mengutuskan setiap 100 tahun ada seorang mujaddid yang akan mentajdidkan agama. Maksud tajdid agama ini bukan baharukan agama itu, tetapi memberikan kekuatan kehidupan semula, iaitu membarukan apa yang telah ditinggalkan orang yang benda-benda yang agama. Jadi benda-benda yang telah ditinggal tadi dibaharukan semula, dibawakan semula, diimaginkan semula, dilaksanakan semula. Jadi akan berlaku adanya mujaddid yang akan mengepalai siapa Nabi telah janjikan. Jadi kita tidak tahulah siapa, sama ada sudah tentulah yang kita meyakini bahawa satu masa mujaddid yang akan membentuk negara kita ini ke arah satu khilafah ar-rasyidah sebelum daripada kiamat, iaitu munculnya terlebih dahulu al-Imamul Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam yang juga mentadbir memerintah khilafah. Jadi maknanya ini adalah merupakan fasa-fasa akhir. Jadi kita akui bahawa kita berada di akhir zaman dan berada di fasa-fasa akhir. Kalaulah kita kata kita masih lagi berada di fasa raja yang menggigit, raja yang zalim, raja yang diktator, maksudnya kepimpinan. Raja itu maksudnya sultan ataupun khilafah ataupun kepimpinan, kepimpinan yang kekuasaan yang diktator. Dan memang kekuasaan diktator ini kita tengok seluruh negara ialah zaman kita pada hari ini. Ya, zaman kita. Jadi zaman diktator ini pasti akan lenyap dan akan diganti dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Thumma sakata, kemudian Nabi senyap. Maknanya lepas khilafah ala minhajin nubuwah kiamat berlaku. Bermaksud sekarang ini kita berada di fasa itu. Di fasa akhir zaman itu. Dan banyak sekali tanda-tanda ke arah fasa itu berlaku. Kita tengok malhamah sudah berlaku. Malhamah peperangan-peperangan besar, tengok di Syam, tengok di Iraq, ya, tengok di negara-negara yang lain, dan kita tengok harbun wa harabun, pelarian-pelarian terlalu banyak. Hari ini kita tengok di Turki ada pelarian, Myanmar, Rohingya ada pelarian. Harbun wa harabun, iaitulah pelarian dan peperangan telah berlaku. Jadi zaman kita ini adalah zaman yang mendekati ke arah khilafah ala minhajin nubuwah. Dan sudah tentu yang mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah ini adalah mujaddid. Sudah tentu. Jadi di situlah kita tengok, kita doakan supaya kita adalah orang yang dapat memberi saham kepada kebangkitan khilafah. Sama ada kita dapat bersama-sama masih hidup lagi ataupun tidak. Kalau kita masih hidup lagi, kita doa supaya kita terlibat, kita bersama-sama di dalam memberi saham dalam kebangkitan khilafah bersama dengan mujaddid itu. Kalau kita ditakdir kita mati awal, maka kita doakan supaya apa yang kita lakukan sekarang ini dan kita hari ini kita berusaha untuk mendirikan khilafah. Dan nak diri khilafah ini mestilah Islam itu ditegakkan. Sayang kepada Islam, sayang Islam. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum, dirikan Islam dalam diri kamu. Takum ala ardikum, dia akan didirikan di atas muka bumi kamu. Jadi setakat itulah perbincangan kita pada hari ini, dan saya rasa bolehlah menjawab soalan-soalan itu walaupun ringkas dan
boleh jadi ada kurang tepat, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah selesai diskusi kita kuliah bedah kitab Koridor As-Siyasiyah. Dan untuk mengetahui lanjut berkaitan dengan buku-buku berkaitan dengan gerakan Islam semua tu, Tuan Guru ada tulis satu lagi buku berkaitan dengan Mukhtasar Tarikh Harakat Islamiyah fi Malaysia. Ini menceritakan berkaitan dengan gerakan Islam di Malaysia. Okay, dan ini mungkin kita akan buat diskusi lain bersama dengan Ustaz lagi. Boleh tak? Okay. Panjang, mungkin boleh buat bersiri-siri lah. Mungkin insyaAllah kita akan cuba susun bersiri lah. Okay. Saya kira setakat itu saja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas kesudian untuk bersama dengan kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menyaksikan kami secara langsung di page Pustaka Permata Ummah. Kami ucapkan selamat mengenalilah pemetaan politik ini yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Hadi. Okey. Itu saja. Ustaz Itu saja Ustaz Ada kesimpulan ke sebagai akhir? Dah tak ada kesimpulan lagi. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap, dan memang agak laju juga tadilah kerana nak habiskan satu kitab. Walaupun tak sempat baca semua, tapi itulah yang nak digambarkan dalam buku ini ya. Kalau nak baca satu-satu ke fasal-fasal, saya cadangkan apa buku ini dibaca di halaqah-halaqah ataupun buat secara online di peringkat universiti ataupun di mana-mana halaqah lah secara online. Sebab dia mengandungi satu sejarah yang agung dalam memahami peta ataupun pemetaan politik di Malaysia. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Okay, terima kasih Ustaz. Okay.